Ada 15 minit lebih kurang untuk kita nak khatam kitab Gurindam Perjalanan Indah Nabi yang Barakah bagi kitab As-Sirajul Wahaj fi Qissatil Mi'raj. Kita dah masuk pada peristiwa di Sidratil Muntaha. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Setelahnya diangkat ke Sidratil Muntaha, diperlihatkan rupa asal Jibril padanya. Jadi Nabi ketika diangkat ke Sidratil Muntaha, maka ketika tersebut diperlihatkan rupa asal Sayyiduna Jibril alaihi salam. Yang Jibril alaihi salam memperlihatkan dirinya yang sebenar. Tingginya langit dan bumi, sayapnya sejauh timur dan barat. Mana hujung timur? Tak siapa tahu hujung timur. Dan itulah sejauhnya sayap Sayyidina Jibril AS. Berapa sayap? 600 sayap. 600 sayap Sayyidina Jibril AS dengan warna yang berbeza-beza, kecantikan yang luar biasa. Baginda mendengar coretan silap baca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Baginda mendengar coretan qalam di sana, di tempat yang tertinggi. Jibril tidak bersama. Jadi Nabi ketika Sidratil Muntaha, Nabi naik ke tempat yang mendengar padanya coretan qalam. Coretan qalam yang mana ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis maqadir, takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qalam ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama kata qalam berada di atas daripada Sidratil Muntaha, yakni pada maqam yang ke-8. Ini maqam ke-7. Sidratil Muntaha maqam ke-7. Tamam? Tak, minta maaf. Sidratil Muntaha pada maqam ke-8. Sariful Aqlam maqam ke-9. Jangan kata. Sebahagian lagi mengatakan bahawa tak didengar dah oleh Nabi. Didengar tadi dengan makna apa? Dengan makna Nabi mengetahui apa yang ditulis. Sebab tu Al-Imam Al-Busiri rahimahullah menyebutkan dalam burdahnya, wa ilmuhu ma bainal lauhi wal qalami. Nah, ilmunya di antara lauh dan qalam. Maksud Nabi mengetahui apa yang dicatat dengan qalam. Tahu dengan apa yang dicatat dengan qalam. Ada orang kata, oh itu Nabi sama ilmu dengan Allah. Imam Busiri syirik karena telah menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kata tak cerdik betul. Awak ilmu Allah dalam lauh qalam saja kan? Ilmu Allah ada di antara lauh dengan qalam sahaja. Banyak tu saja ilmu Allah. Ilmu Allah tidak ada tepian. Ilmu Allah tidak ada had. Yang ditulis itu adalah yang maklumat, yang akan ditentukan oleh Allah Taala kepada makhluk yang ada pada waktu tersebut ataupun yang akan ada dan seumpamanya. Yang dalam ilmunya Allah lebih daripada itu lagi. Maksud siapa yang tak tahu tentang Allah Taala sekarang ni? Siapa yang tak kenal Allah ni? Yang rak Imam Busiri. Sebab tu kata jangan cepat sangat nak rak. Yang rak tu bukan orang biasa-biasa juga. Guru-guru besar kepada kelompok tersebut. Guru besar pada puak Wahabi, Syekh Utsaimin. Dia yang rak. Kata Imam Busiri syirik. Ajib betul Utsaimin. Baginda sujud bersembah. Sekali lagi lari dia punya lagu dia. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Baginda sujud bersembah ta'zim pada dia, yakni Allah, melihat Tuhannya melihat tanpa orang. Melihat Tuhannya tanpa bertempat dan masa. Jadi Nabi bersujud sembah kepada Allah dalam keadaan Tuhan tidak bertempat dan tidak bermasa. Janganlah engkau mendengar ucapan si gila yang berkata Tuhannya bertempat di langitnya. Ni orang gila. Siapa kata ni? Saya kata. Dah kitab ni saya tulis. Janganlah engkau mendengar ucapan si gila. Ni orang gila ni yang kata Tuhan bertempat di langit. Ni orang gila. Jangan dilayan depa. Akal depa duduk luar daripada otak. Tuhan tidak serupa, segala ciptaannya bertempat dan bermasa, itu sifat makhluknya. Bertempat dengan bermasa ni sifat makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ini tak baca Isra' Mi'raj. Nabi naik ke langit, Allah duduk di langit. Apa lazim apa ni? Yang naik ke langit Nabi, yang bertempat di langit Nabi. Allah bertempat di langit? Tak, yang bertempat tu Nabi SAW. Allah tidak bertempat. Faham? Faham yang tu senang. Jika kau fahami ini dengan sebaiknya, bersyukurlah. Ini pegangan Nabi-Mu jua. Ini pegangan Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, Nabi sebut dalam hadis, ma ana alaihi wa ashabi. Ini pegangan aku dan para sahabatku. Pegang dengan pandangan aku dan para sahabatku. Yang ini ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kena sebut bagi habis. Jangan ahli sunnah wal jamaah saja, sebab lah ni semua orang mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Nah, sebut ahli sunnah wal jamaah tak habis. Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau sebut Asy'ariyah saja pun dah cukup. Karena Asy'ariyah pada zaman akhir mutaakhir ini merangkumi Maturidiyah. Sekali kata Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Malibari dalam kitab beliau tentang Asy'ariyah. Di sini digelarnya Habibullah mulia, kekasih Allah punya kelebihan berganda, tidak terbilang nikmat yang dikurniakannya pada baginda Nabi juga pada umatnya. Jadi Nabi bila diucapkan dengan Habibullah ketika Isra' dan Mi'raj, ketika Mi'raj, ketika di Sidratil Muntaha, Nabi diseru oleh Allah dengan gelar Ya Habiballah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat diwajibkan kepada umat baginda, tanda syukur dengan nikmat jangan dipersia. Ini hikmah solat. Ini luar biasa. Kenapa dihikmahkan solat, disyariatkan solat ketika Isra' dan Mi'raj? Dalam riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, ketika Nabi menaiki Isra' dan Mi'raj, Nabi melihat para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadahnya masing-masing. Ada malaikat yang berdiri, tidak duduk-duduk dah, sampai dari awal kejadian sampai ke akhir kejadian. Ada malaikat yang rokok, tidak bangun-bangun lagi. Ada malaikat yang sujud, tidak bangun-bangun lagi daripada sujudnya, sejak daripada dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan seluruh amal tersebut kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita ni sebenarnya dalam solat, kita telah mengamalkan amalnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalannya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala di langit. Dan ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salat diwajibkan kepada umat baginda, tanda syukur dengan nikmat jangan dipersia. Awalnya 50 sehari dan malamnya, dinasihati kalimullah bukti kasihnya. Sayyidina Kalimullah Musa alaihi salam menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi turun. Nabi turun daripada Sidratil Muntaha masuk ke langit yang ketujuh. Di langit ketujuh siapa yang duduk? Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim tak kata apa. Karena beliau Kalimullah, karena beliau Khalilullah. Karena sya'nul Khalil an yaslam li khalilih. Nah, dia akan serah kepada kekasihnya. Bila turun Nabi Ibrahim tak kata apa. 50 khair, insyaAllah. 50 khair. Bagus. Nak komplain? Itu bukan sifat qalil. Nabi Musa Kalimullah. Sifat dia untuk kena ada rasional kepada umatmu. Umatmu lemah, wahai Rasulullah. Umatmu tak akan mampu. Umat aku umat yang kuat, tak mampu untuk laksanakan apa tersebut. Umat kamu lebih lemah daripada umatku dari segi tubuh badan mereka, dari segi kekuatan orang panggil apa, luaran mereka, zahiriah mereka tidak sekuat umat Nabi Musa alaihi salam. Umat aku pun tak boleh nak buat, bagaimana umat kamu nak buat? Dan perbuatan Nabi Musa alaihi salam tujuan dia apa dia? Karena kasih dengan kita semua. Jangan kata Nabi Musa orang panggil apa, nak ambil peluang untuk nak bagi cadangan dalam masalah, sebab Nabi Musa kasih dengan kita semua. Maka Nabi Musa alaihi salam memberikan cadangan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar tentang umat, ini kata hal Nabi kita Muhammad, dengar umat saja terus tak boleh duduk. Terus Nabi naik balik. Ya Allah, mohon agar dikurangkan. Maka Allah Taala kurangkan 5. Turun lagi. Nabi Ibrahim
Oh, 45. Khair. Yalah khair, masya-Allah. 45 okey insya-Allah. Turun Nabi Musa 45. Baik, berat. Berat 45. Dia minta kurang lagi. Minta kurang lagi 45 turun jadi 40. Turun lagi. Nabi Ibrahim khair 40 masya-Allah. Tadi 50 jadi 40 khair. Nabi Musa alaihi salam la 40 masih banyak. 35. Naik kurang lagi 5. Tak, Nabi Musa tak minta 5. Nabi Musa kata minta kurang saja. Tak sebut 5, minta kurang saja. Allah Taala kurang lagi 5. Turun lagi 5, turun naik. Sampailah yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sampai yang 5 saja lagi, Nabi Musa kata 5 pun masih banyak wahai Muhammad. Masih banyak. Naik lagi. Dan Nabi waktu tu malu. Malu kenapa? Ini orang panggil akhlaknya baginda Rasul. Pada mula mendengar tentang umat, maka Nabi akan cepat untuk naik. Tapi bila datang hal malu pada ketika sebut haya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi lupa umat Nabi SAW. Lupa terus, tak boleh dah. Hak ni malu dah. Bila dah malu ni, umat pun tak boleh dah. Ni dah masuk hal malu. Faham? Dan kemudian Nabi SAW pada ketika sebut kata sebagian ulama, kalau Allah dah kurang 5, kalau naik lagi maka akan tak ada semayang terus. Sebab dah kalau dah 5, ghalibnya akan kurang lagi 5 lagi. Bila 5, maka hilanglah arahan suruh semayang. Maka Nabi kata tak, yang penting arahan. Yang penting nak buat semayang tu. Kalau turun lagi, tak, Nabi Musa punya harapan kurang 3 jadi 2, atau kurang 4 jadi 1. Bukan Nabi Musa suruh naik, tak payah semayang lah. Tak. Nabi Musa bukan macam tu. Suruh semayang, cuma nak suruh kurang sikit daripada 5 tadi. Baik, 50 waktu semayang macam mana 50? Datang ulama bukan 50 tadi, 50 waktu. Zuhur, subuh. Tak gila 5 minit lagi ada semayang lagi. Oh 5 minit. Oh, tak buat kerja apa kita. Nah, habis tu nak kerja macam mana? Tak, kata ulama, kata Imam Bajuri, 50 waktu tersebut dengan maksud ataupun 50 waktu, sebagian ulama kata dengan maksud 5 waktu yang sama tapi ada 10 solat dalam satu waktu. Faham? Tarawih pun cari masjid halapan. Semayang 5 waktu, yang ni 50 waktu nak ni. 5 waktu pun culang-calik. Tinggal merata. Terabuk aduk. Lepas tu nak mayang 50 waktu. Sungguh Nabi Musa sebut tu, duk sombong lah. Betul. Tapi Nabi Muhammad SAW kenapa terima dengan 5? Karena ghalaba alaihi halul haya. Karena telah menang ataupun mengalahkan Nabi dengan hal malunya Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang tidak boleh untuk dikalahkan. Dan kemudian hal Nabi tersebut berbetulannya dengan apa yang Allah Taala inginkan. Karena Allah inginkan 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad. Nampak tak pengetahuan Rasulullah bersama dengan kekasihnya? Sebab tu Nabi tak naik dah. Nabi kata cukup sakat tu. Maka Allah Ta'ala kata, ya sakat tu saja, 5 waktu. Rupanya memang Allah nak 5 pun. Allah memang nak 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi naik turun. Ini menunjukkan kepada irtiqa'nya ilmu Nabi dan semakin hampirnya Nabi dengan Allah, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menandingi kedudukan Rasulullah SAW. Faham? Baginda minta diringankan buat umatnya, dikurangkan hingga 5 waktu penghujungnya. Yang tu perlu kepada syarahan. InsyaAllah nanti keluar syarahan kitab ni, kita akan tulis hikmahnya tentang perkara tersebut. Moga lebih jelas insyaAllah. Wahai umat, janganlah abaikan salat kita. Ini tempat bermunajat hamba dengan dia. Allah Ta'ala menyebut dalam salat, dalam Muwatta' Al-Imam Malik, dalam Sahih Bukhari disebutkan juga, ketika mana seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab Hamidani Abdi. Lepas tu Majjadani Abdi, Asna Alayya Abdi. Akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Bagi apa yang dia inginkan. Apa yang dia minta, diberikan kepada apa yang dia inginkan. Itu yang disebut oleh Allah. Maksudnya ketika sembahyang, seorang tadi sebenarnya hakikat sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjawab apa yang dibacakan olehnya. Ini pintu iman pembeza ia pintu
Maulaya salli wa sallim daiman abada, ia pintu iman pembeza. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ia pintu iman pembeza ke macam mana? Ia penentu. Ia penentu Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ia penentu iman. Ia penentu iman pembeza kekufuran. Ia penentu, kita tak boleh baca. Ia penentu iman pembeza kekufuran, yang kotor hatinya pasti rasa keberatan. Solat adalah pembeza kepada iman dengan kufur. Dan orang yang kotor hatinya pasti akan rasa berat dalam menunaikan solatnya. Itu baru solat fardu. Solat fardu adalah pembeza kepada kekufuran dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah jika kau dipilih oleh Tuhan, sujud padanya tiap hari tak keletihan. Orang yang sujud kepada Allah tidak tinggal sehari semalam solatnya, bermaksud Allah bersedia untuk bertemu dengannya pada setiap masa tersebut. Faham? Yang bermasalahnya kita, bukan Allah. Maksud Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut ini kesyukuran yang besar. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin waktu berwuduk akan pucat muka dia. Habis pucat ni tangan-tangan. Maka orang tanya, kenapa wuduk ni dalam keadaan pucat? Kata beliau, kamu tahu siapa yang saya nak menghadap sekarang ni? Nah, ini raja segala raja. Kita main semayang, relax, tak ada apa. Nah, tenang ya, bangsa macam tak ada apa ya. Nah, cuba kalau kata raja jemput kita tengok, bagi surat, Fulan bin Fulan dijemput datang ke istana untuk bertemu dengan raja. Agak-agak kita nak buat persediaan apa waktu tu? Nak berjalan macam mana depan dia? Kita nak bergerak macam mana? Lepas dah bersalam dengan dia, kita nak ke kanan ke kiri? Ada rehearsal siap. Nah, solat kita main, habis. Orang duk wirid, kita duk main handset. Ni, duk main handset. Orang duk wirid dan lagi cakap telefon. Hello. Cuba depan raja buat itu tengok. Cari kena tendang keluar anak bukit, bukan anak bukit, keluar sampai ke Bedu. Nah. Dengan raja kita takut. Dengan raja, segala raja kita boleh main handset, no? Allah. Tu kena jaga-jaga. Solat itu tiang agama, jangan runtuhkan. Jika runtuh, ia maka hamba tak bertuhan. Kalau runtuh tiang agama, maka hamba ni tidak bertuhan. Mudahlah musuh menceroboh masuk runtuhan, diubahnya corak kehidupan dan pegangan. Kalau dah rumah runtuh, maka musuh akan mudah untuk masuk dalam runtuhan tersebut, dan dia akan ubah corak, dan dia akan ubah semula landscape dalam kehidupan seseorang tersebut. Maka orang tadi akan jadi seseorang yang lain daripada apa yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Di sini tempat perpisahan antara Jibril dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Jibril ketika Rasulullah ditinggalkan oleh beliau, maka Rasulullah mengatakan, ayatrukul khalilu khalilah. Setelah jauh perjalanan kita macam ni, kekasih meninggalkan kekasihnya. Maka kata Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, kalau saya melepasi kawasan ini, lah taraktu, saya akan terbakar ya Rasulullah. Maka di sini menunjukkan bahawa Rasulullah kekuatan tubuhnya lebih kuat daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Kekuatan Nabi lebih kuat daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Karena Nabi boleh melangkaui tempat yang tidak dilangkaui oleh para malaikat Allah. Dipanggil Sidratil Muntaha. Sidrah, daun bidara, yang daunnya seperti telinga gajah. Buahnya sebesar khulal. Dia macam mangkuk besar di negara Hijaz. Buah bidara itu besar-besar. Dan kemudian pokoknya berada pada langit yang ketujuh, dia punya usul, dan furuknya naik mencabang sampai ke Sidratil Muntaha.
Itu pokok yang luar biasa besar, yang tidak dihampiri oleh mana-mana makhluk Allah Ta'ala melainkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Penutup. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Perjalanan baginda penuh keajaiban, diperjalankan Tuhannya penuh kecintaan. Anugerah kepada kekasihnya mulia, tidak kenal penatba wa umat kepadanya. Ini anugerah Allah kepada Sayyidina Rasul sebagai tasliyah, memberikan berita ataupun menyembuhkan kedukaan Nabi SAW setelah kewafatan dua orang kekasih Nabi, Sayyiduna Abu Talib dan juga Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya berpegang pandangan Abu Talib ahli syurga. Jadi tuan-tuan, benda tu khilaf di kalangan ulama. Ada pandangan ulama kata Abu Talib adalah berada dalam neraka dan dia berada dhahdah minan nar, maksudnya duduk di tepi neraka, dibakar dengan dipakaikan kasut, kemudian terbakar sampai ke otaknya. Tapi saya berpegang dengan pandangan Al-Imam Zaini Dahlan, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dan sebahagian para ulama berpegang dengan pandangan bahawa Sayyidina Abu Talib adalah ahli syurga Allah Ta'ala. Kalaulah Abu Lahab dilepaskan oleh Allah setiap Isnin, bukan Isnin hari Maulid saja, setiap Isnin, setiap minggu dilepaskan Abu Lahab daripada siksaan kubur, dikeluarkan dari celah jarinya susu untuk dia minum, kerana gembira dengan sehari sahaja lahirnya Nabi. Abu Talib setiap hari gembira dengan Nabi SAW, setiap hari, dan malah mempertahankan Nabi daripada segala ancaman, malah membiarkan Nabi, mempertahankan Nabi dengan nyawanya. Takkanlah Allah Ta'ala tidak pandang dia dengan rahmat. Moga-moga dengan rahmat sebut. Dan saya sebut ni bukan tidak ada khilaf, ya ada khilaf di kalangan ulama. Saya pilih pandangan yang kata dia masuk syurga. Masalah, saya tak kata dia Muslim, saya kata dia berjaya di akhirat nanti. Saya tak kata dia Muslim, saya kata dia berjaya. Karena tu Abu Talib ditulis oleh ulama, antaranya Imam Zaini Dahlan tulis kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Abi Talib najah, selamat dia di akhirat nanti daripada siksaan kubur. Jadi saya pegang dengan pandangan tersebut. Masing-masing, siapa nak pegang pandangan tu silakan. Dan saya lebih suka beradab dengan keluarga baginda Rasul SAW dalam masalah tersebut. Moga-moga kalau saya tersilap nanti pun di akhirat, saya dah ada pegangan saya. Sayyidi Zaini Dahlan, Mufti Makkah, Al-Imam Suyuti. Kalau Allah Ta'ala bersoal saya kata saya mukhallid. Mukhalladnya Imam Suyuti. Imam Suyuti dah jawab. Itu penting mukhallid tu. Dia ada mukhallad, dia ada mujtahid yang bagi pandangan. Saya duduk belakang mereka. Alhamdulillah, belakang. Mereka tolong jawab. Saya tak jawab. Imam Suyuti ada, Imam Zaini Dahlan ada. Ni kibar awliya Allah Ta'ala. Kalau dia ahli syurga, macam mana? Tak malu kan nanti di akhirat jumpa Abi Talib? Bukan hang kan dulu kata aku neraka? Tak malu? Lebih baik apa? Duduk diam. Tak mau kata apa? Duduk diam. Tutup mulut. Syurga pun tak, neraka pun tak, duduk diam. Tu yang sebaiknya. Tamam. Saya kata dia ahli syurga. Saya kata, saya pegang dengan pandangan para ulama yang kata dia ahli syurga. Maka terpulang kepada tuan-tuan semua untuk pilih pandangan yang mana satu pun. Dan kita ada kitab yang dikarang oleh para ulama. Dan kalau ada rezeki kita baca kitab tu. Banyak kitab nak baca kat Masjid Bukhari ni. Ada rezeki baca, ada rezeki baca. Saya sebut ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, nanti di syurga Allah Ta'ala kita jumpa dengan Imam Zaini Dahlan sendiri. Suruh dia baca sendiri kitab tu depan kita, insya-Allah. Nanti di syurga, ahli syurga akan ada majlis seperti di dunia. Dan ajaibnya, setiap kita boleh masuk semua majlis tu. Kita boleh duduk dalam masa yang sama majlis Imam Syafi'i. Jadi ada majlis Imam Abu Hanifah, masya-Allah, duduk dengar Imam Abu Hanifah ni. Kita duduk ada juga dalam majlis tu. Ada. Tapi duduk dalam majlis Imam Syafi'i, kita juga tu. Karena syurga ni alam dia lain daripada dunia. Faham? Dan kita juga boleh duduk dalam majlisnya Al-Imam Zaini Dahlan, dalam majlisnya Imam Syafi'i, Imam As-Suyuti, kata-kata. Majlis Ustaz Nazrul tak ada apa lah, santri tak boleh tinggal lah. Jangan tinggal Tok Guru. Kurang-kurang 14 orang tu duduklah dengan kita juga. Tak gitu.
Ya, kalau masuk syurga lah. Kalau kita tak masuk syurga, moga-moga Syahrimi akan tariklah Tok Guru dia masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau dia ahli syurga lah. Ya. InsyaAllah ahli syurga. Amin. Amin lah. Nampak macam tak pada yakin ya? Yakin insyaAllah. Merentasi ujian perlu teman setia, jadikan temanmu para siddiqin mulia. Jadikan, maksudnya dalam ni antara faedah kepada perjalanan Nabi, perjalanan kita menuju Allah perlu kepada teman. Jangan seorang-seorang. Perlu kepada teman. Nabi menuju ke hadratillah pada malam Isra' dan Mi'raj ditemani Jibril, Mikail, Israfil. Maksudnya teman-teman yang mulia, siddiqin, awliya, salihin. Ini yang patut kita jadikan teman kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj baginda bukti tinggi maqam dirinya, tak terbanding seluruh makhluk di jagat raya. Tak ada siapa boleh membandingi Rasulullah dengan dirinya. Takkan ada orang boleh membandingi dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Mi'raj menunjukkan ketinggian kedudukan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau tinggi kedudukannya, namun tak lupa tetap merendah diri, aku adalah hamba. Cuba tengok. Bila di Mi'raj dah sampai ke tempat yang tertinggi, bila Nabi ditanya oleh Allah, kamu nak apa wahai Muhammad? Maka kata beliau, saya nak jadi hamba Allah Ta'ala. Nak jadi hamba lagi waktu tu. Kalau kita, Allah, apa lagi kemah ni, lagi pada naik lagi ni. Naik kapal terbang, duduk bisnes kelas pun dah tak ada dah. Dia naik tu sambil kembang. Tengok orang masuk ekonomi, dia pun naik ekonomi dulu ni. Naik tengok ekonomi, masuk bisnes. Oh, kemah duduk. Ayak Melo dah, Ayak Melo. Tanya Ayak Melo. Orang lain tak boleh jamu lagi, dia boleh jamu dulu. Bisnes. Lagi sekarang lagi Nuh atas pada bisnes. First class. Yang tu saja pun dah tak ada dah. Habis rank rasa kemah tak ada dah. Tu baru naik udara saja. Langkah awan. Kalau jatuh kapal terbang tu, first class pun jatuh juga. Ke first class selamat waktu tu. First class insya-Allah, kata Bukhari, insya-Allah. First class tidak jatuh. Kalau jatuh, ekonomi saja kita akan lepaskan. First class dengan business class kita tengok balik keadaan. Kalau first class perlu dijatuhkan, kita jatuhkan sekali. Tak ada, semua akan jatuh sekali. Tu pun dah, masa naik tu kembang hidung, kembang punggung, sampai tempat duduk first class tu tak cukup. Tengok Nabi macam mana merendah diri. Kata beliau, innama ana abdun, aku adalah hamba. Jadikanlah baginda panduan hidup kita, pasti akan bahagia dunia dan di sana. Jadikan Nabi sebagai panduan kita. Saya lebihkan perbahasan dalam Isra' dan Mi'raj kita ini lebih kepada kecintaan, lebih kepada adab. Sebahagian ulama mengarang Isra' dan Mi'raj melihat kepada sudut setiap peristiwa yang berlaku. Saya menceritakan juga sama yang keadaannya, cuma saya lebihkan pada sudut adab dan juga tata susila kita dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing ada masyrabnya, masing-masing ada dia punya ambilan dan juga cara memandang kepada kisah tersebut. Maka ni penutup ni adalah kesimpulan kepada perbahasan kitab Isra' dan Mi'raj kita. Inilah kisah Mi'raj Nabimu yang berjasa. Telitilah pasti kau, telitilah pasti kamu akan, telitilah pasti kamu kan jatuh cinta. Kan ni bukan akan, dia bukan akan, no? Telitilah pasti kamu kan jatuh, betul ya, no? Telitilah pasti kamu akan jatuh cinta. Betul. Tak, maaf, saya silap. Telitilah pasti kamu akan jatuh cinta. Telitilah kisah ini, pasti kamu akan jatuh cinta kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Saya tamat mengarang kitab ini pada 21 Ramadan 1441 al-muwafiq 14 Mayu 2020. Baitun Nur Al-Bukhari, Al-Hayy Al-Ashir, Qahirah, Misr Al-Mahrusah atau Misrul Mahrusah. Jadi saya karang kitab ni di Mesir, di rumah saya Baitun Nur. Rumah saya namakan dia Baitun Nur Al-Bukhari kerana di rumah tersebut dikhatamkan Sahih Bukhari
selama 10 majlis 10 hari pertemuan dikhatamkan Bukhari, dan majlis tersebut telah diucapkan ucapan tahniah dan juga diberikan sanad oleh Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala, dan juga Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi hafizahullah taala. Syekh Abdul Huda, saya baca Sahih Bukhari dengan beliau selesai sampai sempurna dengan ada beberapa orang sahabat-sahabat saya, Ustaz Zaki, Ustaz Siraj, anak-anak saya, isteri saya, Ustaz Zakwan, dan kami ke Turki. Dan saya pernah minta Syekh Abdul Huda Yaqubi, sanad dia tinggi masya-Allah. 19 orang dia lalu sampai ke Imam Bukhari. 19 orang. Dan saya pernah minta tanya kepada dia, boleh tak kalau dia nak datang ke Malaysia? Kata beliau, saya boleh datang ke Malaysia, kata dia. Masa tu sebelum Covid. Boleh kalau nak buat majlis Samak Bukhari dengan beliau. Lepas tu ditanya kat saya berapa orang yang akan hadir. Saya kata yang tu tak pasti lagi. Di mana nak kena buat? Saya tak ada tempat lain yang cadang tu. Tempat ni kalau nak main, saya nak cadang ni sebab ni pun dah macam Bukhari dah. Dia punya bumbung, dia punya atap ni, dia punya kubah dia macam maqam Al-Imam Al-Bukhari di Bukhara. Jadi kalau Syekh Abdul Huda mai ke sini lah, dia tengok Masjid Bukhari ni, lagi semangat baca Sahih Bukhari. Saya pernah minta kepada dia keadaan tersebut dan dia kata boleh insya-Allah. Kemudian jadi Covid. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki peluang kita bincang lagi dengan dia kalau dia boleh datang. Moga-moga nanti akan diberkati oleh Allah Ta'ala insyaAllah. Dia cucu Nabi SAW. Sekarang menetap di Morocco. Ulama besar, ahli sufi, wali Allah Ta'ala. Kami waktu hadir ke Turki, seorang di kalangan hadirin, di kalangan ulama, satu hari waktu dalam majlis tu dia sakit kencing manis, tak boleh nak main. Jadi dia pergi duduk di rumah lah, duduk di hotel. Malam tu waktu dia tidur tu mimpi jumpa Nabi SAW. Dicerita balik dalam majlis. Dalam majlis kami diceritakan. Syekh tu kata Rasulullah datang dan Rasulullah kata kepada saya, kenapa tak pergi majlis aku? Kata dia, majlis mana ya Sayyidi? Majlis Sahih Bukhari. Yang dibacakan, kenapa tak pergi? Kamu pergi ke sana, kamu akan sembuh daripada sakit kamu, insya-Allah, kata Nabi. Terus dia kata, saya lepas tu tak tinggal dah majlis. Hari tu dia tinggal sebab sakit, kencing manis dia terlalu tinggi, menyebabkan dia jadi lemah badan, tak boleh nak pergi. Lepas mimpi tu terus tak tinggal majlis daripada awal sampai ke habis. Itu antara barakah majlis Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi. Dan alhamdulillah waktu khatam Bukhari di rumah saya, yang ada ramai juga yang hadir di sini waktu tu di rumah saya, waktu mula-mula pandemik, mula-mula Covid, pakat duduk di rumah saya baca Sahih Bukhari daripada pukul 10 pagi sampai 3 pagi. 10 pagi 3 pagi. 10 pagi 3 pagi. Macam berhenti semayang dengan tidur saja. Dan khatam selama 10 hari Sahih Bukhari. Dan yang lebih mengujarkan saya, bila mana Syekh Abdul Huda Yaqubi sendiri yang bagi ucapan bagi majlis tersebut, dan dia hantar dia hantar ucapan dia daripada Morocco, dia hantar kepada saya daripada anak murid beliau, dan diucapkan doa, dan akhirnya diberikan ijazah kepada semua yang hadir dalam majlis tersebut, seakan-akan mereka mendengar terus daripada beliau. Di sanad depa tu sambung terus dengan Syekh Abdul Huda Yaqubi, walaupun yang bacanya adalah saya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya ucap terima kasih banyak kepada pihak semua hadirin dan juga khususnya kepada pihak Masjid Al-Bukhari, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, atas layanan, atas semua yang dilakukan untuk kita dalam majlis ini. Dan kita dah kali yang ke-7, majlis yang ke-7 di Masjid Bukhari ini. Dan moga-moga ianya akan berterusan kecintaan dan hubungan kita semua ni kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan diputuskan dengan barakahnya ilmu dan barakahnya bersambung dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun, mohon maaf selama 3 hari ini ada kesilapan dan kesalahan. Moga-moga Allah taala ampunkan dosa-dosa kita. Jadi saya serahkan kembali kepada ayahanda kita insya-Allah.